Kalau kabel tu putus, tu mati semua. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Tok Guru terang ni tu, orang tua ni pun dengar. Lepas tu pula persediaan kita sebelum mati, hendaklah kita baca la ilaha illallah sebelum tidur. Kok malam mati menunjuk. Mati menunjuk tuan-tuan. Mai cucu main gerak-gerak tok. Tak tahu apa. Masa mana pi pun tak tahu. Dia orang tua ni pun duduk. Kemudian Tok Guru kata, nak sebut la ilaha illallah, hendaklah sebut yang terbaik. La ilaha illallah. Biar jelas, tajwidnya semua cukup lengkap, barulah dengar. Dia pun hang guru orang tua ni kata. Apabila dah sebut dah la ilaha illallah, jangan cakap dah. Tok Guru tu kata. Tok Guru hak tajuk nanti tu. Jangan duk cakap dah. Kalau cakap, ulang balik. La ilaha illallah. Barulah tidur. Hafiz kuliah, lepas mayang isyak tuan-tuan, dia pun ganti sekat. Kayu sekat balik. Cungik. Sampai di rumah, dia pun ketuk pintu bagi salam. Assalamualaikum. Lepas tu bini dia pun buka lah pintu. Bini dia apa? Tahu apa? Duk tengah goreng kari pak. Nak buka puasa esok. Nak dia niaga kuih. Buka pintu, abang balik dah. Lepas tu abang nak makan nasi tak? Senang. Orang tua ni dia terkejut, bak mati dia terkejut. Dia masuk pergi tuan-tuan dalam rumah, dia simpan adalah kitab dia bawa tu. Rupanya dia letih, dia mengantuk dan dia terkejut. Bini dia tak tahu apa. Abang nak makan nasi tak? Senang. Rupanya orang tua ni, dia masuk dalam bilik dia terus tidur. Dia nak tidur awal dalam tu, besok nak berjawab. Sedang tuan-tuan bunyi dalam bilik. La ilaha illallah. Mak Haji dia tengah goreng kari pak, tinggal tuan-tuan sudik tu. Pergi tengok Abang Haji dalam bilik. Malam ni apa nak jadi pula dah. Masuk dalam bilik, tengok dia bertidur. Lepas tu panggil, Abang kawan tak menyut lah la ilaha illallah dah. Tak menyut dah tuan-tuan. Tu kata mengaji beramal. Ngaji sambil beramal. Yang cik Ali pergi dah malam ni. Kau tak bunyi pun, tanya sorang. Pagi pun tak menyut lah. Gerak habis nak beranak balik, bangkit. Tangan geran mutu tak setempat ni dah. Ulik. Laki dia tuan-tuan, pusing kau ni tak gerak, gelinya geli lagi pula. Habis ulik tuan-tuan. Abang, akhir sekali tak tahan geli kot. Dia pun bunyi lah. Hang tak sedapkan gua pun nak tidur. Dia buat telefon, aku nak tidur awal malam ni. Aku tak mau makan nasi lah. Lah, kenapa abang tak abang? Abang tak abang lah malam ni abang mengaji tajuk mati. Jadi abang nak ucap, malas nak cakap dengan hang. Kenapa abang tak awal-awal ke bang? Kalau abang awal-awal kalau cik pergi sekali ke, tak apa lah. Cik tahu ni, cik tak tahu. Anak-anak habis mati tu. Geran tu, bertimbul tu. Lepas tu baru dah dia ucap kali kedua. La ilaha illallah, baru tidur tu. Itulah tuan-tuan. Perempuan, hak perempuan main ni, ajak lelaki main sekali. Kalau balik malam ni tidur duduk la ilaha illallah, dia tak tahu. Tak payah nak jawab kan. Hak main kedua tu tak apa kan. Hak main kedua lah. Jadi itu cerita dia tuan-tuan. Jadi hak penting, ke mana-mana pun, letih ke mana pun, tutup dengan la ilaha illallah. Sebab dalam ni dia sebut. Berartinya kita berkata la ilaha illallah dengan kalimah la ilaha illallah, Nabi kata dakhalal jannah, masuk syurga. Dan sunat bagi sekalian orang yang hadir padanya mendoakan baginya dengan tetap imannya dan mati akan dia dengan iman. Bagi siapa-siapa yang main ziarah orang sakit, mendoakan supaya mati dalam iman. Ingat tengok Sultan Piramli lah. Bunuh mati dalam iman, dia kata. Sambil angkat kepala tak tahu lain. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, itu di antara adab
Jadi saya nak cerita sikit adab ya, apabila ada siapa-siapa sakit, jiran kita, sahabat kita, dia beradik, anak beranak apa, penakan, kita kena pergi ziarah. Sunat pergi ziarah. Bahkan satu peringkat sunat muakkad. Sunat yang dituntut kita ziarah. Kalau kita ada hutang, kita nak minta maaf, dia nak minta maaf dengan kita, nak selesai, nak settle apa-apa yang bermasalah, jadi kita kena ziarah. Tu imam kena ziarah anak para, sama juga. Apabila kita pergi ziarah tuan-tuan, antaranya benda yang kita kena ingat, kita pergi ziarah itu kerana Allah Ta'ala. Ya, sebab dia sakit, tak tahu bila-bila masa boleh pergi. Boleh pergi je. Bila pergi tuan-tuan sampai rumah dia, kita kena minta izin. Kalau dia ada waris, minta izin masuk. Jangan puan terus masuk. Tengah-tengah masuk, kawan baru duduk nak salikin baju tuan-tuan. Tak boleh, sebab tu rumah orang. Minta izin nak masuk, nak ziarah pakcik, pak long, hak tengah sakit. Bila bagi izin masuk, tuan-tuan nak pergi duduk kat mana? Nak pergi duduk di dapur? Tak, pergi duduk dekat dengan pesakit. Pergi duduk dekat dengan orang yang sakit, duduk sebelah kanan, sebelah telinga kanan. Itu yang afdal. Kalau hak kanan tu dinding tak nak masuk, barulah duduk belah kiri lah. Cari hak belah kanan dulu. Antara diri kita ni tak mana pula, antara kaki ke perut ke telinga, duduk dalam telinga ataupun duduk dalam kepala, sebab dekat dengan dia. Nak sembang kan, nak apa dengan dia bukan. Bila duduk tu tuan-tuan, antara lain lagi hendaklah kita kena pegang tangan dia, pegang usap tangan dia ataupun dahi dia, tok tangan kat dahi ni. Tuan-tuan, kadang-kadang sentuhan ni adalah ubat. Kita sentuh aja, dia mangkit duduk sila boleh. Mungkin dengan semangat sentuhan tadi. Tapi tengoklah kalau hak sakit tu perempuan, lelaki jangan pegang. Tu gatal nama dia. Ni hak lelaki, perempuan dia pegang. Pegang, purut habis ni. Tak kena lah. Dia tengoklah hak sakit tu lelaki lah pegang. Kecuali nak beranak dia beradik dia kan. Okey tuan-tuan. Sentuh, tengok, picit tangan sikit. Walaupun nampak pucat, tuan-tuan janganlah bang, pucat ni orang tak lama. Jangan abang pucat je dah. Abang kata nampak toneh lain lah, baru ni teruk lagi ya. Macam nampak toneh ni. Tu hibur, nak hibur hati dia. Tak berapa hari boleh jalan ni. Tapi nampak gaya ni, biasanya orang kena stroke kan. Nampak gaya tak kena kali kedua ketiga tu memang tak ada harapan, adat kata. Tapi janganlah kita kata kawan aku dah tak suka ni, tak sampai 2 minggu, selok lah aku ni kok. Jangan sebut macam tu. Abang ada nampak biasanya banyakkan jaya lah, alhamdulillah lah. Ni pun kalau usaha insya-Allah tak ada masalah. Allah bagi sakit, dia yang tarik. Harapnya kita banyak doa, sabar, insya-Allah tak ada masalah. Sambil melawak, ambil tuang hibur dia sikit, tenang hati dia. Itu adalah ubat. Itulah ubat. Kemudian jangan duduk lama-lama tuan-tuan. So kau boleh tengok sakit ni 3 jam duduk. Kawan tu nak kentut, nak berak, nak kencing. Duduk hidung tu kembang kempeh, habis sakit tu pun. Dalam hati kita celah aku nak berak, tak balik-balik ni. Kita pergi agak dah 10 minit, 15 minit, tengok keadaan. Lepas tu minta izin nak balik. Kecuali ya, pesakit kata, abang tunggu Ustaz, sahilah balik. Tu mungkin dia dah hajat. Jadi kita tunggulah Ustaz. Kemudian sunat juga tuan-tuan, bila kita pergi, kita hiburkan sekali keluarga dia. Contohnya isteri dia yang jaga, suami sakit. Suami yang jaga, isteri sakit. Hibur sekali dia, insya-Allah Allah Ta'ala bagi pahala besar orang yang jaga sakit. Orang yang jaga orang sakit ni, Allah Ta'ala bagi pahala besar. Sabarlah dia. Lepas tu pula, puluklah sikit. Memanglah tuan-tuan, orang sakit ni disunatkan sedekah. Bukan orang yang tak sakit sedekah kepada orang sakit. Yang tu tanggungjawab orang yang tak sakit. Tetapi orang sakit pula tuan-tuan kena sedekah kepada orang yang tak sakit. Pelik. Sebab sedekah ni tolak bala. Dan sedekah juga menolak musibah. Tapi janganlah bagi 1000, seorang main 1000, habis ya. Dah sedekah sikit-sikit je. RM1 awan cek beli coklat.
Mai pula tu anak yatim ke kan, ataupun budak mengaji ke, anak-anak kecil ke, bagi 2 kupang, tu sedekah lah tu. Dengan sebab kita bersedekah ni tuan-tuan, Allah akan tolak bala, tarik balik musibah kita sikit. Tu. Ni tak orang sakit, orang harap orang hak mai. Orang hak mai tu, kalau mai ramai, terbaik sikit. Tu kena buang, sifat tu kena buang. Tapi kita memanglah kita ziarah pesakit ni, kita kena bawa buah tangan. Jangan buah tangan. Buah tangan dia ada 2, satu penumbuk, satu ni kuih ke. Bawa buah tangan tuan-tuan. Apa dia? Tengok benda apa yang dia boleh makan. Jangan bawa hak dia tak boleh makan. Kawan kencing manis, bawa main kek. Dia tengok saja. Bawa main hak dia boleh makan. Apa dia hak dia boleh makan? Ikan rebus dia contohnya. Ikan rebus dia boleh makan. Main ikan rebus. Tapi pakai dia juga lah. Main 10 orang, 10 ikan rebus. Makan macam mana? Artinya yang dia boleh makan. Kemudian yang seterusnya, apabila kita bawa buah tangan ke, kita pergi ziarah ke, jangan kita makan buah tangan. Ini kita wapi, kita babi. Selangorok yang angkat, sekeping, minyak. Sambil sembang ya, sekeping, minyak. Jangan kita babi, bagi dia lah babi. Kalau dia nak sedekah apa ikut dia, sebab tu milik yang tak, milik dia sendiri. Kemudian antara lain lagi, kita ziarah, kita sunatlah meringankan bebanan. Antaranya buluk lah RM10, buluk lah RM5, buluk lah. Kalau hak sakit tu masih betul-betul normal, tapi tak ada bergerak aja. Nak bubuh tak ada tempat, salam, nak tangan tak boleh nak salam, nak bolang pakik, baju hospital kan ada pakik kan. PBC ada pakcik, duit nak tak orang. Kalau dia buat tak tahu tu, dia tak pentingkan duit. Dia penting sakit. Tapi hak penting duit tu, bawa bantai. Dia suruh bantai. Nak balik, suruh bantai. Hak tu memang dia nak. Mungkin dia nak makan aiskrim berapa, lepas sakit. Bila jangan tuan-tuan. Kemudian, jangan tunggu lama-lama. Duduk sat, agak-agak sesuai, balik. Tapi, pesanan yang elok kat dia. Harus sabar lah. Jangan lupa tu, la ilaha illallah. Aku pun hari-hari sebut, tambah kena sebut. Selit-selitkan benda-benda yang benda-benda yang berbentuk dakwah kepada dia. Semoga dia dapat manfaat hasil lawatan dia. Itu dah di antara sebahagiannya. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, saya nak monti sakat itu dulu. Kemudian tanda sama nak monti tadi. Dan sunat bahawa membanyak ia daripada menyebut la ilaha illallah. Dan sunat bagi sekian orang yang hadir. Bahawa pada itu dan sunat mengajar akan dia la ilaha illallah jika tiada berkata ia akan dia akan la ilaha illallah. Dan sunat membaca yasin. Situ kita akan sambung pada sisi yang akan datang. Sisi akan datang. Jadi masa masih ada lagi, lebih kurang dalam jam. Saya nak sedikit berkaitan dengan Ramadan lah. Tak sesuai kalau kita tak sentuh sikit berkaitan dengan Ramadan. Satu lagi usaha yang 3 perkara yang Sayyidina Ali cerita. Saya pun tak ingat satu lagi apa dia. Dia semua 3 perkara yang Sayyidina Ali kata dia cukup mencintai semasa hidup di dunia ni. Ada 3 perkara. Yang pertamanya, tak silap saya yang pertamanya tak silap saya ialah dia suka pakai pakaian yang buruk-buruk. Pakaian yang buruk ni bukan kata buruk yang buruk tu, artinya pakaian yang lama tetapi bersih. Yang keduanya, dia suka berpuasa pada hari yang cukup panas. Yang ketiga, dia suka bekerja di tempat jamuan. Tempat jamuan ni tempat terhormat apa semua tu lah. Itu sifat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, kita alhamdulillah Ramadan yang kita berada ni dia terbahagi kepada 3 bahagi. Yang pertama, awaluhu rahmah. 1/3 yang awal ni rahmat. 10 hari yang pertama rahmat. Rahmat ni kasih sayang Allah Ta'ala. Apa yang kita nak, kita doa insya-Allah dapat sebab kasih sayang Allah Ta'ala. Wa awsatuhu maghfirah.
Apabila kita berada di 10 di pertengahan, 10 hari pertengahan Ramadan, tuan-tuan, kita berada di bawah maghfirah Allah, keampunan Allah. Allah akan bersih sikit-sikit dosa-dosa kita, kesilapan, kesalahan kita sikit-sikit sampailah bersih putih daripada segala dosa-dosa. Dan wa akhiruhu ihdatun minan nar. 10 yang akhir pula dimerdekakan, dibebaskan daripada api neraka. Kalau boleh kita ta'afih tuan-tuan, dengan tarawih, dengan sembahyang sunat, baca Quran, apa semua dengan sempurna, ihdatun minan nar, bebas daripada sentuhan neraka. Tuan-tuan, 3 ini dia kesinambungan, 3 serangkai, rahmat, maghfirah dan juga kebebasan daripada api neraka. Jadi dia berada sepanjang Ramadan. Kita tak mau tuan-tuan, kita dapat maghfirah Allah, kita dapat rahmat Allah, tetapi kebebasan daripada api neraka kita tak dapat. Jadi mana nak tahu tahun ni, Ramadan ni tahun dan Ramadan yang terakhir bagi kita. Mana nak tahu tuan-tuan? Habis tak adanya Ramadan tahun ni lebih baik daripada Ramadan tahun lepas. Jangan mengharap Ramadan akan datang, belum tentu lagi. Tetapi yang ada sekarang ni kita kena menilai lah. Kita menilai lah. Kita kecut lah. Ni sekarang ni kita masuk dia yang ketiga. InsyaAllah mungkin pecutan yang keempat, dan akhir sekali pecutan yang kelima, dia yang kelima. Jangan undur balik tuan-tuan. Jangan undur balik dengan berbagai godaan, mihnah, ujian dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah hari pertama Rasulullah berpuasa Ramadan. Hari pertama Rasulullah berpuasa Ramadan, Siti Aisyah tanya Rasulullah. Ini semasa di Madinah. Semasa di Madinah tuan-tuan. Siti Aisyah tanya, kita nak buka dengan apa abang? Mungkin dia panggil abang mat lah tu. Nak buka dengan apa ni, tak ada apa. Rasulullah kata pergi cari tengok apa ada. Sambil-sambil pergi cari tengok apa ada untuk bahan buka puasa tuan-tuan. Siti Aisyah tengok Rasulullah jalan tohayang-tohayang, sebab dah sok sikit. Kemudian pula panas pula, terik pula tuan-tuan. Tak makan tak ada apa. Rasulullah jalan tohayang-tohayang, nampak tak larat. Siti Aisyah cari bahan nak buka puasa, cari-cari tak ada tuan-tuan. Yang ada ialah sebiji kurma. Sebiji kurma je ada. Ya Rasulullah, Siti Aisyah panggil kat Rasulullah, ya Rasulullah, panggilan yang paling mulia, kita cuma ada sebiji kurma je abang. Sebiji kurma saja. Tak apalah, sebiji kurma pun ada juga daripada tak ada. Masa buka puasa tuan-tuan, Rasulullah belah buah kurma tu belah dua. Pakai makan seorang sekat. Siti Aisyah boleh makan nyap. Tak tengok kat Nabi dah. Sebab apa? Sedap. Sekerat pun sebelah. Rasulullah ni dia terhibur apabila melihat Siti Aisyah boleh makan. Dia tengok mulut Siti Aisyah dia minyak. Rasulullah tak makan dia. Habis Siti Aisyah makan, abang lapar tak cukup. Rasulullah belum lagi makan, Rasulullah belah dua pula, hak setengah tadi. Belah dua pula jadi suku lagi bagi dekat Siti Aisyah. Begitu Siti Aisyah dapat 3 suku. Bukan 3 suku tu, 3 suku bawah tu. Saya tak faham tak. Jadi Rasulullah hanya makan suku saja. Barulah Rasulullah makan, ambil syarat nak buka puasa tuan-tuan. Allah, saya terbaca dalam internet baru-baru ni tuan-tuan. Seorang ulama di Mesir, apabila diaju soalan tuan-tuan, diaju soalan semua dia boleh jawab. Orang mak. Tapi mai seorang daripada orang apa ni? Somalia tanya dia, macam manakah kami ni nak ambil fadilat, bersahur dan juga berbuka puasa, sedangkan kami bersahur pun tak ada makanan, buka puasa pun tak ada makanan. Macam mana kami nak fadilat tu? Tuan-tuan, tersentak hati ulama tadi. Dia teriak, tersedu-sedu, teriak mengenangkan rupa-rupanya di Somalia ni bukan sekadar nak ambil fadilat, awal waktu, akhir waktu, awal buka puasa, akhir buka puasa. Nak sok pun tak ada, nak buka puasa pun tak ada. Kadang-kadang berpuasa 3-4 hari tak makan langsung.
Kau yang baca kita baca pun tersentuh. Allah hebat tu. Allah duga orang yang macam ni. Kemudian pula puak-puak ni pula tuan-tuan tidak diterima di negara dia sendiri walaupun di Islam. Satu bangsa, satu negara, Burma, Rohingya ni. Tapi pemimpin negara mereka tidak mengiktiraf kerajaan orang-orang Rohingya ni yang Islam. Nak masuk negara lain tuan-tuan tak diterima juga. Bangladesh pun teruk betul juga. Akhir sekali kayulah sampan, pakai lebut tuan-tuan, naik ramai-ramai menuju ke Thailand. Thailand hambat. Tuan-tuan, kerajaan Thailand hambat. Dia ambil enjin sangkut tu, ambil simpan, ambil tolak sampan tadi untuk pakai kayu sendiri nak menuju ke Aceh. Tuan-tuan, daripada Thailand nak sampai ke Aceh jauh mana mereka? Tak tahu berapa ribu dah hak mati kat dalam laut. Siapa pun tak tunjuk cerita ni tuan-tuan. Sampai kita tak tahu dalam perjalanan di laut pula makan apa tuan-tuan? Cuba bayang, makan apa? Dengan laut, gelora apa semua makan apa? Mati je tuan. Kita di Malaysia ni tuan-tuan, buka puasa dah tak habis. Tak habis. Ada seorang baru ni tuan-tuan, ada seorang yang berautoriti agama juga. Dia menjumpa saya, dia kata saya lepas dengar ceramah ustaz, ceramah saya tulis. Saya tersentuh. Hari pertama saya puasa ni saya cerita ikhlas kat ustaz ni, dia kata. Hari pertama saya puasa, saya beli makanan di Ramadan, di pasar Ramadan, untuk isi saya isi saya saja. Anak-anak tak balik dia kata. Beli cukup banyak, dia kata. Saya makan sikit, 2-3 biji je. Hak dia semua di bangku sampah. Allah sayu. Sedangkan dia ustaz. Dia ustaz tuan-tuan. Saya kata ustaz ke saya ke, kita sama. Bila berlaku kesilapan, kita kena perbetul balik di depan, di masa depan tu. Kita kena perbetul balik. Saya pun kadang-kadang mungkin berlaku juga pembaziran. Hari ini ustaz kemanapun kita sama-sama. Yang pentingnya Allah bagi hidayah. Bila Allah bagi hidayah kita sedar. Bila kita sedar, kita boleh buat perubahan. Kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayah tuan-tuan macam mana? Kalau Allah tak bagi hidayah tuan-tuan, sentiasa dalam pembaziran, saudara syaitan. Kemudian tuan-tuan, dalam bulan puasa pintu syurga dibuka. Pintu syurga itu dibuka seluas-luasnya, tak ditutup langsung. Tetapi pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, bahkan dikunci tuan-tuan. Sebab nak bagi peluang kepada orang yang berpuasa untuk masuk syurga dengan senang. Dan dalam masa yang sama juga syaitan dibelenggu ataupun diikat. Syaitan diikat tuan-tuan bulan puasa. Walaupun syaitan diikat, nafsu tidak diikat. Nafsu tidak diikat. Saya bertanya pada seorang guru pondok, macam manakah yang dikatakan syaitan diikat di bulan puasa? Sedangkan kita tengok syaitan lembok, hak tak puasa banyak, hak bawa jantan. Saya di Kelantan kemarin tuan-tuan, di Kelantan kemarin, hak duk gendong lelaki jantan perempuan ni ada kan tak ada tuan-tuan. Ada hak satu tu dua-dua duduk atas harga. Nampak rapat. Naik motor duduk atas harga dua. Belakang ada 3 orang lagi. Rapat tuan-tuan. Artinya rupanya hak syaitan ni tu. Bila saya tanya untuk guru dulu tuan-tuan, mana yang dikatakan syaitan dibelenggu ni, diikat? Sedangkan kita tengok syaitan tu banyak. Tok guru kata syaitan dibelenggu, diikat ni kalau bulan yang bukan Ramadan. Jin ni termasuk spesies syaitan juga. Dia nak pergi sesuatu tempat, sekelip mata tuan-tuan. Daripada Bandar Baru ni nak pergi ke Johor, sekelip mata tuan-tuan. Pergerakan dia cepat. Antaranya ialah berpandukan kepada apa yang berlaku kepada Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS dia training kat Puteri Balqis. Yang pertamanya dia berdakwah kepada Puteri Balqis, tulis satu surat, letter head dia Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah tu letter head dia. Kemudian surat supaya Puteri Balqis masuk Islam, perkenalkan Islam dan masuk Islam. Dia hantar oleh burung apa? Burung hut ke apa? Hut. Burung hut dihantar di istana Balqis.
Puteri Balqis dia raja tuan-tuan. Dia baca-baca surat, dia ketak. Dia ketak-ketak, dia takut. Sebab apa? Kalau tak masuk Islam, kami akan serang. Nabi Sulaiman akan serang dengan bala tentera. Ketak. Bila apa ni, Puteri Balqis ni, Raja Balqis tunjuk surat ni kepada memanda menteri dia. Memanda menteri dia apa? Kita pun tak kuat juga tentera yang ramai. Buat apa yang tuanku takut-takut? Kita pun ada bala tentera, kita ada senjata. Kita lawan je lah. Kalau bila hantar balik kan, hantar balik surat, balas balik, kami takkan menyerah semua ni. Dan tak apalah, saya ringkaskan cerita. Tuan-tuan, akhir sekali Puteri Balqis ni masuk Islam juga, kahwin dengan Nabi Sulaiman. Betul tak? Nak cerita dah, Nabi Sulaiman ni dia pernah nak berkahwin dengan Puteri Balqis. Dia habaq lah cerita hasrat dia didengar oleh pokok yang ada di dalam istana Nabi Sulaiman. Antaranya ialah jin dengar juga. Jin kata, Puteri Balqis kalau orang mana pun bulu rumah, bulu putih panjang. Puteri Balqis ni bulu putih panjang. Yalah, Nabi Sulaiman kata betul je ni. Lah macam ni, buat satu istana. Aku nak bagi Puteri Balqis mai ke sini, masuk istana tu. Buat satu istana untuk dia. Artinya dalam istana Nabi Sulaiman juga. Dengan keindahan istana tadi ni, lantai dia nampak berayap, dibuat dengan marmer. Nampak banyak, sebanyak tu berobak. Lalu dibawa masuk Puteri Balqis dalam istana dia. Puteri Balqis ingat ayam. Lalu jalan selok kain. Bila selok kain, Nabi Sulaiman nampak lah, tak ada bulu rumah panjang. Bersih elok pun. Bersih elok pun. Yang kedua, jin tawar kepada Nabi Sulaiman, kalau nak angkat istana Puteri Balqis, letak dekat istana Nabi Sulaiman ni, kan, boleh angkat dalam masa sehari, tak ada masalah. Jin dah ibad kata tak apa, bukan dekat masa sehari, sekali mata pun boleh. Jauh tuan-tuan, istana Balqis nak sampai ke istana Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, di Sabah nak bawa mai. Pokok-pokoknya jin boleh angkat istana dalam masa sekali mata. Nabi Sulaiman kejam sat kejip mata, buka mata aja siap lah. Nah, abang kata pergerakan jin ni terlalu cepat mengatasi bunyi, tuan-tuan. Tu pergerakan dia. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi dalam bulan Ramadan, jin ni dia nak jalan satu tempat ke satu tempat, tuan-tuan. Dia nak pergi satu destinasi, dia makan masa, seolah mangkok lambat. Itulah kata Tok Guru tadi yang dikatakan syaitan dibelenggu. Dia nak goda jadi lambat. Dia nak goda kita buat maksiat dalam bulan puasa ni jadi lambat. Tak boleh, berat. Tu yang dinamakan belenggu. Tu pandangan Tok Guru, tuan-tuan. Pandangan Tok Guru. Tak sabak tu di mana? Wallahu a'lam. Siapa tahu sabak di mana? Saya tahu sabak ni di Kelantan. Tu satu lagi sabak berenang. Aduh, nyawa saya. Nabi Sulaiman di mana? Yaman. Tanah Balqis. Dia apa situ pun. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, artinya yang kata syaitan di dalam itu macam itulah lebih kurang. Jadi kita ni tuan-tuan, bila syaitan tak ada bulan puasa, tak boleh nak mempengaruhi kita. Yang ada hanya nafsu. Nafsu ni lah yang jahat, tuan-tuan. Kadang-kadang nak beli banyak, nak beli ni, tambah bulan puasa ni tuan-tuan, nak raya ni, langsir nikah tu baru yang 2 tahun. Nak tukar dah tuan-tuan. Cantik elok ni. Hak suami pula tuan nak tukar mutu baru. Baru beli 2 tahun nak tukar mutu baru dah. Artinya kadang-kadang nafsu kita, nafsu. Dan tuan-tuan tahu tak, apabila syaitan tidak ada dalam bulan puasa, dibelenggu, diikat, tuan-tuan. Kalaulah kita buat juga jahat, kalaulah kita buat juga dosa, itu adalah merupakan gambaran perangai kita yang sebenar. Perangai kita yang sebenar. Iblis tak ganggu dah. Kalau kita buat jahat juga, itulah perangai kita yang sebenar. Sebab
Dia antara nafsu je. Nafsu tu diri kita. Nafsu tu tuan-tuan, diri kita sendiri. Syaitan tak ganggu lah. Nafsu tu diri kita sendiri. Kalau lah kita tak puasa, kalau kita buat maksiat, kalau kita buat jahat, kalau kita buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Allah, itulah diri kita yang sebenar. Setelah tidak ada iblis ataupun syaitan yang mengganggu kita, itulah diri kita yang sebenar. Kalau kita nak suluh bulan puasa, kita nampaklah diri kita yang sebenar, tuan-tuan. Masya Allah. Saya teringat, tuan-tuan, saya baca satu artikel berkaitan dengan Mahatma Gandhi. Tuan-tuan kenal tak Mahatma Gandhi? Bapa kemerdekaan India. Mahatma Gandhi, tuan-tuan tengoklah gambar di mana pun dia akan pakai baju panas, cap pagoda tu, kan? Kemudian kain putih ada atas bau dia satu, kemudian payung, cermin mata bulat sak tu, kemudian kain cawat, kasut dia pakai kasut slipper. Gambar di mana pun, buku mana pun gambar tu lah, tuan-tuan. Tak ada dia pakai. Dia ada satu gambar yang pakai kot. Tuan-tuan tengok dia pakai kot hitam tu, dalam ada baju pagoda. Bukan baju t-shirt kemeja, tak tak, baju pagoda. Ada gambar yang dia pakai kot, tapi dalam tu baju pagoda juga. Mahatma Gandhi ni, dia kuat berpegang pada ajaran agama Hindu. Itu ikut apa yang saya baca lah. Dia kuat berpegang pada ajaran agama Hindu ya. Dan dia adalah orang yang berpuasa. Mahatma Gandhi ni dia kuat berpuasa. Dan dia akui bahawa puasa itu adalah senjata. Dia kata puasa ni senjata. Bila dia berpuasa, dia tak mau buat jahat kepada rakyat-rakyat dia. Dia tidak mau buat jahat kepada orang lain. Dia akan bersifat sederhana dan juga beramanah. Sebab dia nak jaga puasa, dia takut batal. Nak jaga puasa, dia takut tak diterima oleh Tuhan dia. Itu Mahatma Gandhi. Saya nilai tengok, tuan-tuan, Mahatma Gandhi ni cuma tak Islam saja. Kalau dia mengucap La ilaha illallah, pendek je. Puasa seperti mana biasa, kan? Kawan tu semayang dah, kita kata, kan? Artinya cukup mudah. Cukup mudah. Kalau masuk Islam cukup mudah. Puasa adalah dalam ajaran Islam, hanya teruskan je. Tetapi dia tak Islam. Hidup dia sederhana. Sederhana itu juga diajar oleh agama Islam. Dia hidup dia tak mewah, tuan-tuan. Dia pergi di London, tuan-tuan. Ayah hak kerja kat tepi jalan dia tak beli. Dia agak tak pusing. Kemudian pula dia duduk di negara dia. Dia nak pergi satu tempat ke satu tempat, dia naik kereta api. Dia naik kereta api, tuan-tuan. Naik kereta api kelas 3. Dia tak naik first class, second class tak. Dia naik kelas 3, tuan-tuan. Ada lawat rakyat-rakyat dia tak kenal dia, sebab dia tarang dia biasa aja. Rakyat tak kenal dia. Yang hak kenal pula tanya dia. Ni cerita dalam tu lah, dalam etika tu. Hak rakyat kenal dia, tanya dia, buat apa tuanku naik kereta api kelas 3? Dia kata dah tak ada kelas 4. Itu jawapan dia, kan? Itu jawapan dia. Dia tak ada kelas 4. Artinya kalau ada kelas 4, dia naik kelas 4. Hidup dia cukup sederhana, simple, tuan-tuan. Jadi rupanya puasa ni diikut oleh agama-agama yang lain. Dan dalam agama Sing juga ada puasa. Tapi saya tak tahu agama, konsep puasa dia macam mana. Agama yang paling hampir kepada Islam adalah agama Sing. Dia pakai turban, kita pakai serban. Ya, dia pakai jubah sekerat dekat betih tu. Dan jubah ungu adalah jubah rasmi dia. Kita pula jubah putih adalah jubah rasmi, tapi jubah penuh lah. Dia pakai gelang, tuan-tuan. Kalau tak pakai gelang, dia akan pakai dia panggil apa, turban. Dalam turban tu rambut panjang. Dalam turban tu ada sikat, tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan tengok orang yang menganut agama Sing ni, di mana-mana saja mereka kemas. Sebab kekemasan itu mengikut corak-corak Islam. Janggut kemas, dia tak ada sopai-peh, tak ada. Tetapi tak Islam. Agama Sing bukan Islam, tak Islam. Cuma hampir kepada Islam, agama Sing lah. Dan dia sembahyang, dia duduk dalam saf sebagaimana kita juga. Tetapi dia baca syair. Dia baca syair, gerong-gerang syair dah. Itu cara dia sembahyang. Kita baca ayat Quran kan. Kita baca Quran. Itu beza sikit. Tetapi tidak Islam, tidak Islam. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita rebutlah bulan puasa ni. Dan saya ibaratkan bulan puasa ni seolah-olahnya ialah mesin basuh.
Ramadan itu adalah misi basuh. Bila kita masuk dalam misi basuh, kita masuk dalam bulan Ramadan, kita cuci akhir sekali tuan-tuan. Apabila selesai spin pakaian kita dalam misi basuh, akhir sekali wangi, bersih, tidak ada kotoran, tidak ada daki, tidak ada apa-apa kotoran yang mencemarkan tuan-tuan. Bersih, cantik je. Jadi bila keluar Ramadan dalam keadaan kita bersih daripada segala dosa, sebab telah pun dicuci oleh misi basuh. Apa dia? Ramadan tuan-tuan. Dan seterusnya tuan-tuan, Ramadan ini, Ramadan juga Allah hadiah kepada kita. Allah hadiah kepada kita. Sebab para ulama dia minta kalau boleh bulan-bulan yang lain jadi Ramadan juga. Kalau boleh Ramadan itu terus, tak ada bulan lain lah, melainkan Ramadan sahaja 12 bulan. Sebab apa? Fadilat Ramadan itu cukup besar, cukup hebat. Buat amalan sunat, Allah Ta'ala bagi pahala sebagaimana pahala fardu. Kemudian pula buat yang fardu, Allah gandakan pahala fardu tadi sehingga 70 kali ganda. Ya Allah, hebat semua. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam bulan puasa tuan-tuan, dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan boleh khatam Quran 60 kali khatam. Masya Allah. Itu Imam Syafi'i kita, Imam Mujtahid. 60 kali khatam. Tiap-tiap Ramadan 60 kali khatam. Purata dia sehari semalam 2 kali khatam. Imam Qatadah rahimahullah ta'ala dia boleh khatam Quran setiap Ramadan 40 kali khatam. 10 malam yang akhir sekali khatam, sekali khatam, sekali khatam. Itu Imam Qatadah rahimahullah ta'ala. Kita kalau tak boleh 60 pun 40 pun jadilah. Ustaz payah 40, mana nak buat al-Mu'landa ni? Tak dengar, tak ada ni. Tak boleh 40, 20 pun tak apa. Cuk kendung nali-nali tak cukup dukung dalam kuruk ada lagi. Ustaz nak 40, nak 20 kali khatam macam mana? Riba kanan anak lelaki, riba kiri anak perempuan. Hak dalam kuruk ada lagi tu. Tak ada dah 20. Tak boleh 20, 10 pun jadilah. Betul boleh 10. Ustaz cakap boleh lah 10. Kami nak buat ni, mana ada lelaki lagi, ada bini lagi, anak lagi, nak kerja lagi. Tak boleh 10, 5 pun jadilah. Kalau tak boleh 5, 3 pun jadilah. Tak boleh 3, tak ada juga Ustaz. Sekali pun jadilah bulan Ramadan ni. Habis bulan Ramadan cek tengok tak dan tak baca Quran. Rugilah tuan-tuan. Rugi sangat-sangat lah. Dan Allah Ta'ala bagi Ramadan kat kita, dia lepas kat kita. Allah bagi Ramadan ni, Allah lepas kat kita sendiri. Kita kena tadbir Ramadan kita, dan kita kena tadbir puasa kita sendiri. Lepas tu barulah Allah nilai tengok. Allah bagi puasa, dia puasa masing-masing lah. Hak Kak Timah, puasa Kak Timah. Pak Mat, puasa Pak Mat. Kak Tun, puasa Kak Tun. Cikgu Anissa, puasa Cikgu Anissa. Ada lah cikgu lah. Masing-masing puasa masing-masing. Dia tak sama. Kadang-kadang tuan-tuan, isteri puasa, suami tak puasa. Isteri tak tahu suami tak puasa. Sebab masing-masing. Mak tak puasa, anak tak tahu mak tak puasa. Selama rok sama-sama pergi pasar, sama-sama pergi semayang di masjid, sama-sama cari bahan buka puasa. Nak masak pun sama-sama. Seorang siang bawang, seorang lagi potong potong sayur. Sama-sama. Tapi seorang tak puasa, seorang puasa. Tahu tak tuan-tuan? Tak tahu. Sebab Allah saja yang tahu. Dia bagi atas kita. Kemudian mereka aggregate berapa-berapa kita pun tak tahu. Allah yang bilang. Satu hari anak beranak naik kereta nak pergi beli baju raya. Si ayah panas suruh ni dia tahu. Kalau boleh berhenti kat masjid Sat buang ayam tu, sambil-sambil tu basuh muka sengkak dia. Bini kata sungguh panas dulu, berhenti Sat apa? Syok masuk ke masjid solat.
Pakinya lah. Hak bini dia pergi tandas perempuan, hak lelaki dia pergi tandas jantan. Apa? Lepas tu main kat kolong, basuh muka, pahit pun ada komok. 10 kali komok, 3 pulak balik. Hak 7 tak tahu hilang mana. Hak bini pun macam tu juga, dia komok 10 kali juga, 5 pulak balik, 5 tak tahu pergi mana. Lepas tu pakai naik kereta, panas sungguh ni bang. Hak abang panas kalau boleh lah, biar ada sejuk betul lagi tak apa. Naknya dua tak puasa. Tak tahu tuan-tuan. Puasa yang Allah bagi, dia serah kat kita sendirilah yang nak menggemukkan ke, nak menyuburkan puasa kita sendiri tuan-tuan. Ibarat kata Allah Ta'ala bagi hadiah kat kita. Puasa ni hadiah daripada Allah Ta'ala. Sebab orang yang tertentu saja dapat hadiah. Orang kafir tak dapat tuan-tuan hadiah puasa ni. Hanya orang Islam saja. Yang mana puasa pula dapat pahala. Orang bukan Islam boleh puasa, tak dapat apa. Orang Islam puasa dapat syurga. Orang bukan Islam puasa dapat apa? Tak dapat apa. Jadi tuan-tuan, ibarat Allah Ta'ala bagi hadiah kat kita. Hadiah yang paling besar puasa. Seolah-olah tuan-tuan dapat pokok durian sepokok. Orang hadiah pokok durian. Tuan-tuan kena nak pokok durian ni. Ni orang tak pernah kena pokok durian lah. Buat durian orang kena. Bagi pokok dalam polybag tuan-tuan, anak durian. Bagi hadiah seorang. Tu ibarat puasa tu, bagi seorang. Saya pun dapat satu pokok puasa saya, atau pokok durian saya. Akan kita lah nak jaga macam mana tuan-tuan. Saya balik, saya tanam depan rumah, saya jaga elok keliling dia. Kan, cuaca dia saya jaga, keliling dia pun saya jaga juga, takut rumput-rumput naik atas dia mati. Kemudian pula bubur baja tuan-tuan, bubur ayam, jaga suhu dia dan juga daripada musuh-musuh tanaman. Cukup pula tuan-tuan, takut-takutlah binatang pergi makan atau lembu pergi makan tuan-tuan. Cantik pokok. Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kulu kata Allah, bagilah makan. Makanlah oleh sekalian kamu. Washrabu, dan minumlah oleh sekalian kamu. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan ataupun jangan melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak kasih, tidak sayang kepada orang yang melampaui batas. Jadi pokok pun macam tu juga. Buah baja bagi makan tu. Buah ayam tu bagi minum. Pokok pun kena minum juga. Buah baja, buah ayam. Tapi jangan melampaui. Jangan buah baja lebihan. Mati pokok tu, tak tahan panas. Janganlah buah ayam banyak pula, terendam. Bila terendam pun mati juga, tak boleh nak bernafas. Jaga cantik-cantik tuan-tuan. Pokok tadi, puasa tadi tuan-tuan, bila kita jaga cantik-cantik, batang dia kau besar, cantik, lincin. Dahan dia pun cantik tuan-tuan. Semua dahan di keliling dia ni ada daun yang menghijau. Dia tak ada daun lain boleh hijau tuan-tuan. Hijau cantik beratas sampai bawah, kiri, kanan, depan, belakang tuan-tuan. Dia naik cantik pokok tadi. Sampai cukup 6 tahun dia mula berbuah. Dia berbuah pula tuan-tuan. Buah durian dia tuan-tuan, dengan kuning meminyak dia tuan-tuan. Tidur pula tu, tidur tak lena pula. Kucing tidur tuan-tuan. Lari dia ada tikus tidur pula tu. Tuan-tuan tak jumpa lagi tikus tidur. Saya jumpa lah. Kecil. Lepas tu pula tuan-tuan, bila kita makan pula, dengan lemak dia, dengan mani dia, dengan bau dia, ya Allah tuan-tuan, harga dia sebiji RM70. RM70 sebiji tuan-tuan. Dia tak main kilo-kilo dah. Nah, abang kata pokok tadi, pokok yang cukup berkualiti. Hasil dia ialah buah tadi. Buah penuh tuan-tuan. Tunjuk je jatuhlah buah. Nampak kata cantiknya buah. Tapi hak seorang lagi, hak jiran saya ni tuan-tuan, pokok tu besar tu dah 3 tahun. Dahan sebelah batang. Lepas tu daun pula dia campur hijau campur biru sikit. Daun tu, nampak kata daun tu. Lepas tu pula tak mau nak besar. Akhir sekali tuan dia buat duit. Duit main 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun tak pernah berbuah. Dia fikir bagaimana nak cantang tak pernah berbuah.
Main-main dia berbuah cukup seronok. Bila main masak buah tu dah mangkap tu. Ni puasa ni. Rupanya dia tak pandai jaga puasa dia. Mangkap puasa tu. Ni saya buat ibarat Allah Ta'ala bagi hidayah. Atau kita lah nak jaga Allah Ta'ala bagi hadiah. Macam mana kita nak jaga hadiah yang Allah Ta'ala bagi ni sebaik mungkin. Akhir sekali kita dapat manfaat daripada puasa ataupun pokok yang kita dapat tadi. Dapat manfaat yang banyak sampai ke akhirat nanti. Itu saya bagi contoh tuan-tuan. Itu saya bagi contoh. Jadi insyaAllah satu lagi, baru ni saya bagi tips dekat anak karya saya. Kalau siapa yang tak puasa, pergilah buka sama-sama dengan orang yang berpuasa. Hak orang yang berpuasa tu tak kuadah pergi buka sama-sama orang yang berpuasa. Hak tak puasa, kalau lah tak puasa penguzuran, boleh buka sama. Sebab hari kita tengok biasanya kalau tak puasa, tama-tama ayah lah, hang tak puasa, hang tu sebab main makan dengan orang yang puasa. Hampir makan je jom. Tak kena tuan-tuan, panggil main makan sekali. Kalau kita raikan orang berpuasa, buka puasa, kita walaupun tak puasa, rai orang yang berpuasa, dapat pahala tuan-tuan. Jangan mengecau ya. Kan? Jangan mengecau, hang tu puasa, aku tak puasa, Allah sedap tu. Itu kecau lah. Raikan tuan-tuan, insya-Allah. Pagi semua buka puasa sekali. Akhir sekali barulah yang tak puasa ada semangat untuk berpuasa. Sebab apa? Dia raikan bersama. Okey tuan-tuan? Boleh tak? Saya nak mati zakat tu dulu. Kemudian satu lagi, biasanya saya berpesan ke anak karya saya di awal Ramadan, nak beli juadah berbuka puasa di pasar Ramadan, tak kira lagi mana-mana, pastikan kita beli kepada penjual tadi ni yang sembahyang, yang menutup aurat, yang berpuasa. 3 ni tuan-tuan. Okey lah. Kalau tak ada juga pergi nak makan ini nak makan otak-otak, cari habis tak ada sembahyang puasa tadi. Boleh lah beli, tak ada masalah lah, hak pendek pun. Tapi kalau ada, utamakan yang 3 perkara tadi. Sembahyang, dia tu berpuasa, dan dia menutup aurat. InsyaAllah tuan-tuan, di situ banyak keberkatan. Tuan-tuan, insyaAllah. Jadi saya nak bagi zakat dulu. Jadi terima kasih, selamat berpuasa. Dan untuk takdan, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin. Jadi saya bagi zakat dulu.